Pada hari ini kami akan membentangkan tentang proses asimilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Muhammad Yusof. Saya merupakan ketua projek bagi video projek ini. Video projek ini berkait rapat dengan asimilasi di Malaysia di bawah kursus MPU Hubungan Etnik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Khairul Anwar dan saya bertanggungjawab untuk bertugas sebagai pengedit video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anaki Aurangzeb bin Azman. Bagi projek video ini, saya menjalankan tugas sebagai pencari maklumat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nik Zati Sofia. Saya ditugaskan oleh rakan-rakan untuk menambahbaikkan informasi yang ada. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Putri Amisha binti Amiruddin dan untuk tugasan projek kali ini saya telah diberikan tugas sebagai pencari maklumat. Asimilasi adalah percampuran antara dua kebudayaan. Kumpulan minoriti akan kehilangan identiti kumpulannya dan diserap oleh kumpulan dominan dari segi kebudayaan dan sosial. Formula asimilasi adalah A tambah B tambah C sama dengan A, iaitu etnik yang lebih dominan. Daripada proses asimilasi telah melahirkan pelbagai etnik yang terdapat di tanah Melayu seperti Baba dan Nyonya, Chetty, Serani dan India Muslim, sekaligus mewujudkan masyarakat majmuk. Asimilasi mempunyai ciri-ciri persamaan dengan akulturasi, iaitu apabila sesuatu kebudayaan diubahsuarakan akibat hubungan dengan kebudayaan lain. Asimilasi biasanya melibatkan penghapusan sepenuhnya perbezaan dari segi kebudayaan dan pengenalan kelompok. Kita dapat melihat bagaimana budaya yang nenek moyang kita wariskan lama-lama mulai luntur dan hilang kerana sudah tidak diperhatikan lagi. Hal ini disebabkan masyarakat cenderung lebih menyukai budaya luar yang dirasakan lebih moden. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Putri Amisha binti Amiruddin akan membentangkan hasil penyelidikan saya tentang faktor penghalang dan faktor pendorong dalam proses asimilasi. Untuk faktor penghalang asimilasi, terdapat dua faktor iaitu perbezaan fizikal dan sifat negatif sesebuah kaum. Pertama, perbezaan fizikal. Perbezaan seperti ketinggian dan warna kulit menjadi faktor terhalangnya asimilasi kerana rata-rata tidak selesa dengan perbezaan tersebut. Ketidakselesaan ini boleh membawa kepada layanan berbeza dan tidak sama hanya kerana perbezaan fizikal mereka. Contohnya, di Korea, seorang artis yang mempunyai kacukan Korea dan Afrika Amerika menceritakan bagaimana beliau dipencil dan didiskriminasi hanya kerana beliau berdarah kacukan. Seterusnya, sifat negatif sesebuah kaum. Ini berlaku disebabkan perbezaan dari segi jenis sesuatu kaum itu. Contohnya, etnik Rohingya yang merupakan etnik beragama Islam di Myanmar tetapi ditindas dan tidak diiktiraf sebagai rakyat negara itu. Seterusnya, faktor pendorong proses asimilasi. Pertama sekali, perkahwinan. Perkahwinan daripada dua kaum berbeza mendekatkan hubungan antara dua pihak tersebut, bahkan antara kaum itu juga. Contohnya, perkahwinan antara Melayu dengan Cina atau perkahwinan antara Melayu dengan India. Generasi yang lahir dari perkahwinan campur ini juga tidak akan mempunyai sikap perkauman dan akan berfikiran terbuka terhadap budaya lain. Kedua, sikap menghormati dan menghargai budaya asing. Di Malaysia, etnik Baba Nyonya merupakan salah satu etnik yang hasil daripada proses asimilasi yang berlaku dalam konteks budaya tanpa melibatkan agama dan kepercayaan. Etnik ini mengamalkan kebudayaan Melayu walaupun bersifat kecinaan, di mana mereka berkongsi sentimen bersama dan cara hidup Melayu sama ada dari segi pemakanan,
pemakaian dan lain-lain. Akhir sekali, proses asimilasi juga terdorong kerana sikap terbuka dan kesanggupan menerima budaya lain. Ini dapat dilihat melalui etnik Baba Nyonya di Melaka dan Jawi Peranakan, iaitu etnik yang terjadi hasil daripada perkahwinan saudagar India dengan wanita tempatan pada zaman Malaya British. Mereka sanggup mengorbankan bahasa nenek moyang mereka demi mengikut budaya dan etnik Malaysia. Di sini amat jelas bahawa budaya golongan minoriti dalam konteks asimilasi sosial teradun dalam acuan budaya Melayu walaupun secara halus terdapat perbezaannya. Kesimpulannya, jelaslah bahawa asimilasi mempunyai banyak faktor pendorong dan penghalang. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terdapat beberapa kebaikan berkaitan dengan asimilasi di Malaysia. Antara kebaikannya adalah yang pertama, menambah baik cara kehidupan. Kedua-dua pihak boleh mengambil iktibar ataupun kebaikan daripada budaya masing-masing dan mengaplikasikannya di dalam perkahwinan yang dibina. Ini akan menambah baikkan kehidupan yang bercampur antara dua budaya yang berlainan. Bak kata pepatah, ambil pati, buangkan hampasnya. Yang juga bermaksud, ambil yang baik, buang yang buruk. Seterusnya, ianya mampu mencetuskan rasa kasih sayang yang tinggi. Contohnya, apabila berlakunya percantuman antara dua kaum, kemungkinan beberapa pihak antara keluarga mempunyai perasaan kurang senang di dalam diri mereka. Namun, perasaan tersebut akan perlahan-lahan hilang dan ianya akan digantikan dengan perasaan kasih sayang yang tinggi antara keluarga berlainan budaya itu. Hal ini kerana mereka akan mempelajari budaya ataupun kaum yang baharu dan dari situ perasaan kasih sayang, perasaan kesedaran akan muncul dan perasaan kurang senang itu juga akan hilang. Selain daripada itu, asimilasi membuka peluang kepada ahli keluarga ataupun kepada sesuatu masyarakat untuk mempelajari sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 bahasa yang baharu. Anak-anak yang terhasil ataupun ahli keluarga antara dua pihak yang berlainan kaum itu akan mempunyai minat untuk mempelajari bahasa baharu. Hal ini kerana apabila proses percantuman itu berlaku, terdapat language barrier dan language barrier itu kita dapat hapuskan dengan mempelajari bahasa baharu budaya mereka. Perkara ini memberikan peluang yang baik untuk keluarga tersebut memperoleh ilmu baharu dari segi bahasa. Yang terakhir, pengetahuan mereka akan lebih meluas dan minda juga akan terbuka. Keluarga antara dua pihak yang berlainan kaum ini akan memperoleh peluang yang besar untuk mempelajari budaya yang baharu. Sekaligus ianya akan membuka minda untuk melihat sesuatu daripada sudut yang berlainan atau dalam erti kata lain akan menghasilkan perspektif yang baru. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Asimilasi sudah tidak lagi asing dalam masyarakat kita. Namun tidak dinafikan, konsep ini masih ada beberapa kelemahan dan keburukan. Yang pertama ialah kehilangan identiti asal. Individu yang melalui proses asimilasi, terutama sekali kanak-kanak, mereka akan berasa keliru terhadap budaya dan etnik asal mereka. Ini adalah tugas besar bagi ibu bapa untuk memberi pencerahan kepada mereka tentang perkara ini.
Yang kedua, perbezaan budaya boleh mencetuskan perbalahan. Perkara ini boleh dihubung kaitkan dengan cara masing-masing mendidik anak-anak. Lain budaya, lain caranya. Yang ketiga, perbezaan gaya hidup yang berlainan tidak semestinya akan diterima oleh pihak keluarga. Tidak semua orang boleh menerima perkahwinan campur. Isu ini lebih sensitif apabila melibatkan ahli keluarga sendiri. Kelainan budaya boleh menjadi penyebab utama berlakunya perbalahan dalam keluarga. Yang keempat, perasaan lebih hebat yang ada pada diri individu terhadap budaya lain. Ini kerana sesuatu perkara yang baru tidak akan dapat diterima sepenuhnya oleh seseorang itu. Yang kelima, berlaku language barrier atau permasalahan dalam komunikasi dengan ahli keluarga. Apabila berkomunikasi bersama ahli keluarga yang lain, isi yang ingin disampaikan mungkin tidak dapat difahamkan sepenuhnya. Melalui perkara ini, maka berlakulah kesalahfahaman antara satu sama lain. Yang terakhir ialah pandangan negatif masyarakat akan tercetus. Masih ada segelintir umat di antara kita yang masih kuno pemikirannya dan tidak dapat menerima sebaiknya tentang asimilasi. Ia bergantung pada kita bagaimana untuk menghadapi tanggapan negatif daripada masyarakat. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Pengalaman saya sepanjang melakukan video projek asimilasi ini, apa yang saya pelajari adalah asimilasi merupakan sesuatu yang baik sebenarnya untuk masyarakat kita kerana ia merupakan percantuman antara dua kaum. Ianya sebenarnya dapat mengembangkan lagi negara kita sebagai negara yang mempunyai pelbagaian budaya dan juga agama. Saya merasakan bahawa asimilasi ini sesuatu yang indah sebenarnya kerana kita dapat melihat bahawa walaupun mereka daripada dua budaya yang berbeza, namun mereka dapat mencapai kesefahaman yang sama. Mereka dapat melalui proses percantuman di mana mereka memerlukan kefahaman yang tinggi, perasaan hormat antara budaya masing-masing dan juga perasaan kasih sayang antara budaya mereka yang baru mereka pelajari tersebut itu. Semasa kumpulan kami melakukan temu duga dengan beberapa pasangan yang telah melalui asimilasi, saya mendapati bahawa pasangan yang ditemu duga dalam keadaan yang bahagia dan mereka betul-betul mencapai kefahaman yang sama. Banyak perkara sebenarnya yang telah saya pelajari sepanjang melakukan proses video ini. Namun yang utamanya adalah saya berpendapat bahawa asimilasi sepatutnya menjadi sesuatu yang normal di Malaysia kerana kita merupakan sebuah negara yang berbentuk kepelbagaian kaum dan juga budaya. Ianya merupakan sesuatu yang sungguh indah dan unik dan ia merupakan simbol bagi Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Asimilasi adalah satu proses yang merupakan agak baik untuk negara Malaysia kalau ikutkan. Sebab kenapa? Dengan adanya proses asimilasi, rakyat Malaysia dapat mengekalkan perpaduan dalam negara. Dan walaupun ada isu yang dikatakan bakal kehilangan identiti asal, tapi sebenarnya yang saya rasa bukan kehilangan identiti asal, tapi dia menggabungkan, menjadikan identiti yang asal tu menjadi satu evolusi identiti yang baru. Sebagai contoh yang kita tahu pasal Baba dan Nyonya, begitu dengan Ceti, dan boleh dikatakan sebagai satu proses yang mengembangkan menjadi satu sesuatu yang bagus untuk Malaysia supaya kerana ianya melibatkan kaum yang lain. Sebab Malaysia adalah negara yang berbilang kaum. So dengan adanya proses ini, kita dapat mengekalkan perpaduan negara dengan memahami antara satu sama lain dengan adanya proses asimilasi ini. Sekian, terima kasih. Okey, kesimpulannya apa yang saya dapat pelajari tentang bab ini, Malaysia mempunyai pelbagai kaum, antaranya Melayu, Cina dan India. Justeru, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya
dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup mereka dan menghormati bahasa lain agar kita dapat bersatu padu, hidup dalam kerukunan, tidak menindas bahasa lain dan aman makmur. Tidak salah sekiranya kita memakai pakaian bahasa lain asalkan menutup aurat dan tidak melampaui batas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nik Zeti Sofia binti Muhammad Zaharuddin, ahli kumpulan dari grup 2. Saya ditugaskan oleh rakan-rakan untuk menambah baikkan informasi yang ada. Jadi sepanjang projek kami berlangsung, kami mengenali asimilasi dengan lebih mendalam. Dan melalui projek ini, saya dapat reflekskan kepada diri saya bahawa perkara ini sebenarnya perkara yang positif. Perkahwinan campur ataupun asimilasi, proses asimilasi itu sendiri adalah perkara yang perlu dinormalisasikan dalam masyarakat kita. Dan perkara ini bukanlah pelik sekalipun. Kerana dan ia mengajar saya untuk menerima dengan hati yang terbuka. Contohnya, jika ada sanak saudara ataupun ahli keluarga ataupun rakan-rakan saya akan berkahwin campur, saya yakin diri saya akan berikan sokongan yang sepenuhnya kerana ia satu perkara yang baik. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Putera Amisha binti Amiruddin, dan untuk tugasan ini saya telah diberikan tugas untuk menyelidik tentang faktor penghalang dan faktor pendorong dalam proses asimilasi ini. Sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya mendapati bahawa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses asimilasi ini, sama ada faktor yang menghalang ataupun faktor yang mendorong proses ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana banyak membantu dan memberi bimbingan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実